Terima kasih. Hai dan selamat datang ke Innovation. Saya host Anda, Lynn Pokmaya, dan terima kasih kerana menyertai. Pertama sekali, tajuk utama kami. Ucapkan selamat tinggal kepada Alahan. Startup ini dengan pantas mengenal pasti alergen makanan sebelum hidangan biasa menjadi kecemasan perubatan. Ia sepatutnya menjadi Silicon Valley di luar Silicon Valley, tetapi sebaliknya, satu paspor Israel telah mengubah impian teknologi menjadi kontroversi antarabangsa dan menyebabkan komuniti itu terpaksa berkemas. Kami bercakap dengan usahawan Israel di tengah-tengah kemelut ini. Dan bersiap sedia untuk bertarung kerana robot humanoid sedang bertinju dalam liga pertarungan AI pertama di China. Bagi kira-kira 220 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan alahan makanan, satu perjalanan ringkas membeli barang dapur boleh menjadi soal hidup atau mati. Kini, satu aplikasi AI baru bertujuan supaya setiap kali membeli belah, tidak lagi perlu meneka. Jadi untuk maklumat lanjut, saya kini bersama Alon Mason, anda ialah pengasas snackpro.ai. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Mari kita mulakan hari ini dengan pembentangan anda. Anda diberi 60 saat untuk pembentangan elevator pitch anda. Jadi bila-bila masa anda sudah bersedia, apakah startup anda ini? Terima kasih Linda, saya sangat gembira berada di sini. Snack Pro dibangunkan kerana anak perempuan saya, Melissa, mengalami alahan makanan yang boleh mengancam nyawa. Dan terdapat banyak kebimbangan dan tekanan setiap kali waktu makan. Dan terutamanya apabila kami kerap mengembara ke seluruh dunia, apabila kami ingin memberinya sesuatu dari pasar raya, ia juga seringkali sangat sukar untuk memahami sama ada makanan tertentu yang ingin kami beli mengandungi alergen yang boleh menjejaskan dia atau tidak. Jadi, saya membangunkan Snack Pro yang merupakan aplikasi di telefon di mana anda hanya perlu mengambil gambar apa sahaja produk atau makanan yang telah disediakan atau makanan yang dibungkus yang anda mahu, dan ia akan memberitahu anda dalam beberapa saat sama ada ia mengandungi alergen yang telah ditetapkan dalam profil anda. Seperti yang anda sebutkan, 220 juta orang di seluruh dunia mengalami alahan makanan. Di Amerika Syarikat sahaja, ia melibatkan 10% daripada populasi. Kira-kira 33 juta orang. Jadi, aplikasi ini berpotensi membantu menyelamatkan nyawa. Adakah aplikasi ini juga serasi dengan pilihan diet tertentu? Ya, jadi ia bukan sahaja menjejak alahan makanan, tetapi kami menggunakan teknologi AI yang sama untuk mengenal pasti ciri-ciri lain dalam makanan yang mungkin ingin dijejaki oleh orang ramai. Jadi kami juga menjejak sama ada makanan itu kosher dan juga makanan tinggi gula, lemak tepu yang tinggi dan profil nutrien lain yang anda mungkin ingin jejak, termasuk gluten juga. Jadi kami menjejak lebih daripada 10 profil berbeza untuk membantu orang ramai mengambil makanan yang mereka mahu dengan cara yang paling selamat. Jadi anda menyebut bahawa aplikasi ini juga boleh menjejak kumpulan makanan lain. Jadi bagaimana anda melihat hala tuju aplikasi ini pada masa hadapan? Adakah ia juga akan menjadi seperti pembantu pemakanan peribadi berasaskan AI? Ia boleh jadi, dan itu adalah sebahagian daripada matlamat kami. Ia sudah pun mempunyai keupayaan pengiraan kalori yang ramai orang cari untuk setiap hidangan yang mereka ambil, supaya mereka dapat memastikan mereka selari dengan matlamat kalori mereka. Dan kami juga baru-baru ini menambah profil risiko kehamilan. Jadi wanita hamil yang mungkin ingin mengelakkan ikan bermara kuri tinggi atau produk yang tidak dipastur serta beberapa makanan berisiko tinggi lain juga boleh melakukannya melalui fungsi kehamilan dalam aplikasi itu sendiri. Tetapi matlamat utamanya adalah supaya mereka yang mengalami alahan makanan yang mengancam nyawa dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengurangkan kebimbangan. Dan PTSD yang mereka alami setiap kali waktu makan. Nampaknya aplikasi ini memang hebat dan saya pasti ia sangat membantu anak perempuan anda juga. Alon Mason, pengasas Snack Pro AI. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang AI boleh menulis kod dan mencipta image. Tetapi bolehkah ia juga menghasilkan semi? Sebuah pameran baharu di Tel Aviv sedang mengangkat persoalan itu, menghimpunkan kira-kira 30 orang artis yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mentakrifkan semula kreativiti. Wartawan i24 News dari saluran Perancis kami, Deborah Benayoun, telah pergi untuk melihatnya. Pembukaan besar pameran keluarga imersif. Ya, masa depan. New York, jom pergi. Bagaimana jika masa depan semi sedang ditulis melalui teknologi? Di sini, di tengah-tengah Tel Aviv, tiada dinding putih. Hanya skrin dinamik yang tidak berpenghujung. Suasana imersif, di mana seni boleh didengar, dilihat, disentuh, dan di mana ia menyampaikan message yang kuat.
apabila saya diminta oleh mereka untuk membuat pameran tentang pilihan. Fikiran saya ialah, dalam dunia digital, kita mempunyai banyak pilihan yang meninggalkan jejak di belakang kita. Jadi saya fikir bagaimana kita boleh menterjemahkan seni dan kerja digital kepada sesuatu yang lebih sesuai untuk anak-anak, ia akan kelihatan seperti magic. Dan untuk kita orang dewasa, ia membolehkan anda melihat jejak dalam dunia digital. Jadi, saya cipta sesuatu yang akan kelihatan seperti Matrix Rain. Ia menurunkan kod binaris seperti hujan. Dan sebuah kamera ringkas boleh membuat Anda berpikir. Anda boleh melihat diri Anda dalam seni piksel melalui kamera dengan sensor kedalaman. Dan setiap pergerakan yang Anda lakukan sebenarnya meninggalkan jejak. Dan jika Anda memilih untuk berhenti seketika, hanya berdiri diam dan lihat pantulan diri Anda, ia mendedahkan dunia yang berbeza. Seperti ia mendedahkan sesuatu yang lain. Jadi anda boleh sahaja merasai dan menikmatinya, tetapi ada mesej tersembunyi di sebaliknya. Dan anda boleh lihat apabila anda berhenti bergerak, mesej itu akan terserlah dengan sendirinya. Dan anda boleh meneroka bagaimana pergerakan dan pilihan anda mendedahkan sesuatu dan meninggalkan jejak. Wow, sebenarnya inilah yang ada di sebaliknya. Pameran ini juga merupakan peluang untuk mencabar beberapa salah tanggapan. Dalam teknologi, seperti juga dalam kehidupan, objek boleh diberikan kehidupan kedua, dan kita boleh mencipta semula diri kita demi keseronokan kanak-kanak dan orang dewasa. Saya kitar semula barang-barang. Saya jumpa barang-barang itu dulu sebuah dapur. Baiklah, saya jumpa barang-barang yang kebanyakannya diperbuat daripada kayu. Baiklah. Saya cetak bahagian 3D dan saya pasang sebuah permainan. Saya dapat inspirasi daripada Instagram, video dan YouTube. Saya cuma cari idea dan saya terus bina. Saya tak tahu macam mana ia bermula. Saya memang tahu matlamatnya. Kadang-kadang projek itu bergerak ke arah yang berbeza. Tapi kemudian saya ada permainan dan saya memang seronok tengok orang main permainan saya. Saya beli barang murah dari AliExpress. Ya. Saya menulis kod dengan AI kebanyakannya. Dan itu saja. Saya cuma buat permainan. Seperti yang semua orang tahu, kreativiti tiada had. Avidar, seorang pelajar reka bentuk, memilih untuk menggabungkan musik, teknologi, dan agama dalam proyek tamat pengajiannya. Saya berasal dari keluarga yang beragama dan kemudian saya menjadi sekular. Semasa mempelajari agama Yahudi, saya mula berminat dengan tanda-tanda cantillation, yaitu simbol-simbol yang muncul dalam teks kitab suci. Ia menunjukkan bagaimana teks itu harus dibaca dari segi ritma, melodi, dan sintaksis. Saya memutuskan untuk menjadikannya satu pengalaman. Kami mengambil semua tanda cantillation dan mengubahnya menjadi satu melodi yang dimainkan menggunakan drum. Saya keluarga. Kemudian, untuk aspek visual, saya mendapat inspirasi daripada kaedah Kandinsky. Beliau akan mendengar bunyi dan menerjemahkannya kepada pengalaman berupa bentuk dan warna. Kami memulakan masa depan pertama Faith semasa waktu perang. Dan ia, anda tahu, seperti satu cahaya, di mana kami banyak berfikir tentang bagaimana kita boleh membayangkan masa depan kita dan cuba untuk tidak memberi perhatian kepada apa yang sedang berlaku. Topik utama pertama ialah masa. Dan bersama semua artis, kami berbincang tentang apa itu masa bagi kami, apa itu masa depan, apa itu sekarang. Mungkin sekarang sudah pun masa depan dan terdapat banyak persoalan mengenainya. Dan kali ini, saya memilih topik utama untuk perbincangan dan karya seni itu. Dan ia adalah ruang kemungkinan. Bagaimana kita boleh membuat pilihan dan pilihan terbaik akan membawa kita ke masa depan yang cerah. Membantu menyatukan orang ramai, itulah tepatnya matlamat Dar. Saya ingin mempersembahkan agama dari sudut yang positif. Sekarang ini, terdapat banyak perpecahan di negara ini. Ia adalah perpecahan lama. Terdapat orang yang menentang agama atau yang tidak begitu tahu mengenainya. Dan saya ingin menjadikannya lebih mudah difahami. Oleh kerana saya lebih banyak bermain drum. Saya sendiri, Kami dapat saya beberapa fikir kerja saya secara akan jarak jadi jauh. begitu, menggabungkan semua aspek yang berbeza. Hidup saya. Music Jam'ah, bentuk, dan reka bentuk pergerakan yang saya suka. Dan gabungkan mereka. Mereka menjadi satu sistem yang padu dan berfungsi. Satu cara untuk menyegarkan image AI dan teknologi sambil membawa generasi baru artis yang benar-benar berpandangan ke masa depan.
Pameran ini akan berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu lagi pada hari Isnin, Selasa, dan Rabu di sini di Tel Aviv. Jadi pergilah lihat sendiri. Beralih topik, kos kesehatan mental dijangka mencecah 1,3 triliun dolar di seluruh dunia menjelang tahun 2030. Jadi dalam masa 4 tahun lagi, angka ini akan berganda. Israel berada dalam kedudukan yang unik untuk menangani krisis ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya kini bersama pakar kesejahteraan terkemuka Dr. Avraham Geremeyer. Betul, namanya agak panjang. Jadi, Anda seorang pakar neuropsikologi, penyelidik, ahli klinik, profesor, dan juga aktif membina rangkaian antarabangsa. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, Anda telah menemui satu jenis PTSD yang baru. Ia dipanggil PTSD sosial. Boleh Anda terangkan apa maksudnya? Ya, dipanggil FUKA. Huruf awalnya bermaksud ketidakstabilan. Ketidakstabilan situasi. Ketidakpastian, kerumitan, kekaburan, dan keterhubungan melampau, hiperhubungan, hiperkomunikasi. Dan sejak COVID, ini berlaku di seluruh dunia dan ia menerangkan mengapa orang bangun lebih letih daripada ketika mereka pergi tidur. Mereka tidak dapat membuat keputusan. Mereka tidak rasa sihat. Mereka mengalami kebimbangan. Kebimbangan disebabkan unsur-unsur tersebut. Dan ini adalah satu bentuk PTSD, iaitu PTSD sosial di seluruh dunia. Tetapi, sesetengah orang mengalaminya dengan lebih teruk jika kebimbangan itu lebih besar. Dan ia bergabung. Itu menerangkan mengapa askar-askar tidak kembali kepada keadaan aman. Mereka kembali selepas perang ke persekitaran yang masih merupakan persekitaran perang. Dan itulah sebabnya sukar untuk merawat PTSD pada masa kini. Tetapi Anda mempunyai cara untuk merawatnya. Dan sebagai contoh, dengan perkara-perkara yang Anda bawa ke studio. Kami ada cara untuk merawatnya. Saya tidak akan berkata begitu terlalu cepat. Kami ada cara untuk membantu. Pada masa ini, tiada siapa boleh mengatakan mereka boleh merawat PTSD dengan satu teknologi atau satu protokol sahaja. Jadi kita perlu menggabungkan beberapa pendekatan dan kita perlu ada intervensi kognitif untuk meningkatkan, boleh dikatakan, perisian dan juga intervensi teknologi. Jadi kita akan buat peta otak. Kita lihat bahagian mana dalam otak yang menerima atau tidak menerima jumlah elektrik yang betul. Dan kemudian dengan pelbagai alat, kita boleh bantu orang. Contohnya yang ini. Anda letakkan di bahagian depan dan belakang kepala dan ia menghantar fotobiomodulasi di kawasan frontal, prefrontal dan di bahagian belakang kawasan tersebut. Yang ini adalah bunyi. Ia menghasilkan bunyi yang berbeza antara telinga kiri dan telinga kanan. Ia adalah binaural dan itu memaksa otak anda untuk berusaha berfikir, untuk menawal. Dan apabila orang melakukan begitu, mereka tidak memikirkan tentang masalah mereka. Jadi ia membantu merawat PTSD. Yang ini kita letakkan pada perut kerana terdapat kaitan antara tekanan dan sistem pencernaan. Jadi kita letakkan di sini. Ia juga mengaktifkan sistem saraf. Yang ini mengaktifkan saraf vagus kerana saraf vagus sangat penting. Ya, betul-betul di sini. Tetapi apabila orang mengambilnya, mereka menjadi lebih tenang serta-merta. Dan Anda akan menubuhkan rangkaian klinik kesejahteraan di seluruh Israel. Jadi ceritakan kepada kami tentang perkara ini. Ya, ia dipanggil penuaan sihat kerana masalah penuaan bermula sebelum kelahiran. Jika ibu mengalami kebimbangan semasa dia mengandung, akan berlaku pelepasan kebimbangan. Bahan kimia kebimbangan dan itu akan mempengaruhi sistem saraf janin untuk generasi-generasi seterusnya. Jadi sebagai contoh, yang ini di sini membantu menenangkan yang ini juga. Jadi kita bermula dari sebelum lahir hingga mati kerana keperluan tidak sentiasa sama. Tetapi ia juga termasuk pemetaan otak, iaitu membuat peta otak. Dan ini adalah teknologi yang sangat baru dengan kecerdasan buatan. Dan itu sangat membantu kerana kita boleh melakukan perkara yang sama seperti yang sedia ada untuk pengesanan kanser melalui mamografi. Anda boleh mengesan kanser pada peringkat yang sangat awal. Kita boleh mengesan penyakit mental pada peringkat yang sangat awal. Jadi kami memperjuangkan konsep seperti itu. Dan satu negara yang mula lebih awal daripada yang lain ialah
Romania, di Romania. Kami telah merawat lebih daripada 100,000 orang dan ia sangat berjaya. Jadi kami sedang menjalinkan kerjasama antara Romania dan Israel. Dan yang sangat menarik, kami bekerjasama di universiti-universiti dalam penyelidikan di klinik-klinik. Dan kami telah mendapati bahawa persetujuan itu, kerjasama itu sedang berkembang pesat. Kerana terdapat negara yang merupakan sebahagian daripada perjanjian Abraham dan negara lain di Eropah, malah Eropah Timur, yang berminat untuk mengambil bahagian. Jadi kami secara tidak sengaja mendapati bahawa Israel mahir dalam diplomasi kesihatan mental. Dan itu membantu kami bekerjasama dengan banyak negara. Kami tidak menghadapi sebarang masalah seperti yang kita tahu, yang kita hadapi sekarang dengan Israel di peringkat antarabangsa. Ya, tetapi diharapkan diplomasi kesejahteraan ini juga boleh tersebar ke Timur Tengah dan mungkin mewujudkan lanjutan kepada perjanjian Abraham. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Anda adalah pakar kesejahteraan terkemuka, Dr. Avram Gerard Meyer. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang kita beralih ke dunia siber. Satu mesej teks ringkas kini menjadi salah satu ancaman terbesar yang dihadapi pengguna apabila penipuan phishing dikuasakan. AI menjadi semakin meyakinkan dan kerap berlaku. Sebuah alat baharu dari Israel memberikan orang ramai cara untuk melawan hanya dengan beberapa klik. Maklumat lanjut dalam laporan ini. Sepanjang 2 tahun lepas, penipuan phishing telah meningkat secara mendadak dengan kenaikan sebanyak 2,500% dalam mesej teks palsu dan lebih daripada 15 bilion serangan cyber direkodkan di seluruh dunia. Di Israel, di mana rakyat sering menjadi sasaran penipuan yang canggih, ancaman itu telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Terdapat 3 negara utama yang menjadi sasaran serangan. Nombor 1 ialah Amerika Syarikat, sudah tentu. Yang kedua ialah England dan yang ketiga ialah Israel. Tetapi semasa perang, Israel menjadi nombor 1. Kebanyakan serangan boleh datang dari Rusia, dari China, dari Timur Tengah. Jika anda bercakap tentang orang awam, iaitu pasaran massa, serangan utama datang melalui mesej SMS. Secara purata di Israel, mana-mana orang awam biasa menerima 3 daripadanya setiap minggu. Hampir 70% orang ramai menerima message teks itu, email-email itu, kadang-kadang panggilan itu, ia diluluskan oleh pelanggan itu sendiri. Dan kadang-kadang mereka kehilangan banyak wang. Ia boleh bermula dari 1 shekel dan boleh mencecah lebih 10,000 shekel atau lebih daripada itu. Sekarang, salah satu syarikat kad kredit terbesar Israel, Max, telah bergabung tenaga dengan firma keselamatan cyber Cyvor untuk menanganinya. Bersama-sama, mereka telah melancarkan satu platform di mana sesiapa sahaja boleh melaporkan mesej, teks atau email yang mencurigakan hanya dengan beberapa klik sahaja. Jadi saya baru saja menerima satu mesej SMS daripada pejabat pos Israel. Saya memang ada membuat pesanan, bungkusan, dan di sini tertulis bahawa saya perlu membayar kira-kira $50 untuk melepaskannya. Sebaliknya, pengguna hanya perlu menyalin mesej yang mencurigakan itu ke dalam platform tersebut tanpa perlu klik pautan itu. AI Cyvor menganalisisnya dalam beberapa saat untuk menentukan sama ada ia adalah sebahagian daripada penipuan phishing, membantu orang ramai mengenal pasti mesej penipuan sebelum mereka menjadi mangsa. Jika seseorang sudah menjadi mangsa penipuan, kepantasan adalah sangat penting. Lebih cepat penipuan itu dilaporkan, lebih tinggi peluang untuk menghentikan pembayaran itu. Sebaik saja anda menerima SMS dan anda masuk ke laman web Max, anda masukkan maklumat itu dan katakanlah ia berniat jahat. Pada masa itu, ia dipindahkan ke Institut Cyber Israel. Mereka tahu bagaimana untuk menghentikan kempen seperti itu. Laman web Max boleh melihat bahawa terdapat satu kempen sedang berlangsung sekarang. Jadi, mereka boleh memberi amaran kepada pekerja mereka dan juga pelanggan mereka. Jika mereka mahu, mereka juga boleh mengambil tindakan untuk menghentikannya di pihak mereka. Jadi, ia adalah satu sistem 3 pihak yang melakukan segala-galanya secara automatik dan sekali lagi ia memang sangat mudah untuk digunakan. Apabila penjenayah cyber terus menggunakan AI untuk menjadikan penipuan pancingan data lebih meyakinkan, alat seperti ini boleh menjadi barisan pertahanan pertama yang penting. Jadi, pergi ke laman web Max untuk mengimbas semua mesej mencurigakan anda. Bukan sahaja jika anda berada di Israel, tetapi di mana sahaja anda berada di dunia. Sekarang kita ke cerita yang gila. Ia sepatutnya menjadi Silicon Valley di luar Silicon Valley. Usahawan teknologi dan bekas CTO Coinbase, Balaji Srinivasan percaya beliau telah menemui rumah yang sempurna untuk komuniti pendidikan nomadnya yang bercita-cita tinggi di Malaysia. Tetapi selepas usahawan Israel Amerika, Tevil Rahmani menyertai komuniti teknologi itu, segalanya berubah. Tevil terpaksa negara itu kerana kewarganegaraan Israel beliau, menyebabkan projek tersebut menjadi kontroversi dan akhirnya memaksa network school itu untuk berpindah. Jadi untuk maklumat lanjut, saya kini bersama YouTuber Israel Amerika, Tevil Rahmani, juga dikenali sebagai Nomad Tev. Tevil, terima kasih kerana bersama saya hari ini. Ia memang satu kisah yang luar biasa. Jadi, tolong ceritakan apa yang berlaku.
Ya, jadi terima kasih kerana menjemput saya. Ya, jadi saya terbang ke Malaysia, ke Network School untuk membuat video. Sekarang ibu saya, yang juga seorang Israel Amerika, kami berdua, saya lahir di Israel, dia melakukan aliyah. Kami terbang ke Network School. Saya seorang pencipta, saya seorang YouTuber. Jadi, saya pergi untuk membuat video tentang saya menyertai komuniti itu. Saya membuat banyak video. Salah satu video saya adalah di dalam komuniti Hasidik di Brooklyn. Jadi, selepas saya memuat naik video ini, saya sudah pun berada di luar Malaysia pada ketika itu. Tetapi, kira-kira seminggu atau 2 minggu selepas saya memuat naik video itu, seseorang telah memberi komen pada salah satu hantaran saya di Instagram yang saya buat untuk video ini. Dan dia bertanya sama ada saya, orang Israel. Sekarang, memang jelas saya orang Israel. Tetapi saya juga ada satu hantaran dari komuniti Hasidik, di mana saya berpakaian seperti Hasidik. Jadi, memang sukar untuk menyembunyikan hakikat bahawa saya orang Israel dan Yahudi. Sekarang, apa yang berlaku selepas itu ialah mereka memuat naik tangkapan skrin daripada video saya dan mengatakan bahawa seorang Israel berada di Malaysia membuat video tentang Network School, menyerang Network School, menyerang orang Israel. Dan anda boleh lihat komen-komen yang sangat indah yang saya terima daripada ramai orang ini, komen-komen yang sangat kasar menyuruh saya keluar. Dan anda tahu, Yahudi, Zionis, dan semua perkara indah itu. Dan pada dasarnya itu menyebabkan pihak berkuasa Malaysia pergi ke Network School dan memeriksa pasport orang-orang selepas mendapat reaksi balas daripada rakyat Malaysia yang secara tidak langsung memaksa kerajaan untuk mengambil tindakan. Jadi mereka tidak menemui orang Israel. Setakat pengetahuan saya, tiada orang Israel di sana. Tetapi saya tidak tahu jika mereka menggunakan pasport yang berbeza, kerana sudah tentu anda perlu mempunyai pasport yang berbeza untuk masuk ke Malaysia. Tetapi itu menyebabkan Balaji, pemilik Network School, untuk pada dasarnya meminta memorandum persefahaman, iaitu semacam perjanjian dengan kerajaan Malaysia. Pendek cerita, ada sedikit perbincangan berulang-alik. Balaji kata dia akan menarik balik niatnya. Dia mahu melabur lagi $120 juta dalam Network School untuk mengembangkannya. Dan saya rasa itu tidak akan berlaku. Dan dia telah menandatangani perjanjian baru dengan kerajaan Kazakhstan untuk membuka lokasi baru di sana. Jadi, tidak jelas sama ada mereka akan memindahkan keseluruhan operasi itu atau mereka akan membuka satu lagi tambahan. Terdapat banyak kabar angin yang berlegar. Tapi ya, Dan adakah Balaji memberi respon sendiri atau pihak Network School itu sendiri? jadi saya tidak mendapat maklum balas secara langsung daripada mereka. Tetapi anda boleh pergi ke Twitter beliau dan beliau telah memberi reaksi. Beliau telah memuat naik reaksi yang panjang, kira-kira 30 minit. Dan beliau pada dasarnya menyokong dirinya sendiri dan orang-orang di sana. Dan beliau memang dikenali sebagai pro-Israel. Bukan secara terlalu terbuka, tetapi beliau mempunyai pelabur dari Israel. Dan mereka tahu saya sedang membuat video di sana. Jadi saya dibenarkan untuk membuat video ini. Dan ya, jadi adakah awak fikir awak akan pergi ke Kazakhstan untuk Network School baru itu dan mencubanya sekali lagi? mungkin kita akan lihat bagaimana keadaannya. Saya pasti tidak akan kembali ke Malaysia. Mereka nampaknya tidak suka saya di sana. Tapi tentang Network School, saya memang sangat meminatinya. Saya rasa ia adalah projek yang hebat dan saya sedih kerana ia menyebabkan kekecohan besar ini. Jelas sekali, ini bukan niat saya dalam video-video saya. Saya cuba untuk menghubungkan orang dan menunjukkan sisi baik manusia tanpa mengira politik dan semua itu. Jadi saya sedih kerana ia menyebabkan kekecohan ini. Tapi mungkin saya akan pergi ke Kazakhstan. Siapa tahu? Sevul Rahmani juga dikenali sebagai No Matif. Anda seorang YouTuber dan usahawan Israel Amerika. Terima kasih kerana berkongsi kisah anda hari ini. Terima kasih banyak. Kini OpenAI sedang semakin mengukuhkan kehadirannya di Israel. Syarikat di sebalik ChatGPT sedang membuka operasi tempatan pertamanya di Israel, melangkah ke dalam ekosistem syarikat pemula yang kukuh di negara itu ketika persaingan untuk AI perusahaan semakin sengit. Dan bidang seterusnya ialah penjagaan kesihatan. OpenAI telah memilih Pusat Perubatan Sheba di Israel sebagai rakan hospital pertamanya di luar Amerika Syarikat, membekalkan doktor dengan alat AI terbaru yang direka untuk mengubah masa depan perubatan. Selain itu, ChatGPT kini melancarkan ciri kesihatan dalam ChatGPT untuk pengguna di Amerika Syarikat kerana setiap minggu lebih daripada 300 juta orang menggunakan ChatGPT untuk soalan berkaitan kesihatan. Dan kami tinggalkan anda dengan ini. Lupakan MMA. China baru sahaja melancarkan liga pertarungan pertama di dunia untuk robot humanoid. Di Shenzhen, 32 pasukan bertarung dalam oktagon menggunakan robot berkuasa AI yang sama, bersaing untuk hadiah bernilai $1.5 juta.
Tetapi ini bukan sekadar tentang robot beraksi dalam kickboxing. Jurutera berkata, setiap tumbukan dan setiap jatuhan membantu meningkatkan AI, membawa kita selangkah lebih dekat kepada robot rumah yang boleh membantu dengan kerja rumah dan juga berhubung secara emosi dengan manusia. Jadi, ini pasti akan menyeronokkan. Pastikan salah satu robot ini tidak memukul Anda ketika ia sedang membasuh pakaian Anda. Dan itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Saya host anda, Lynn Platmaya. Sertai kami minggu hadapan untuk episod baharu Innovation. Terima kasih kerana menonton dan semoga hari anda indah walau di manapun anda berada. Dari Tel Aviv.